家平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 在主的恩典里活着是一件美好的事，所以让我们就以感恩的心、喜乐的心来拥抱我们的每一天。 Di dalam anugerah Tuhan kita hidup, karena itu dengan hati yang sukacita kita akan dengan anugerah Tuhan kita akan merangkul kehidupan kita. 谢谢牧师的安排，给我机会，让我能够再回到你们的当中，跟你们分享信息。 Saya berterima kasih kepada Pak Pendeta yang telah mengundang saya sehingga hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. 我已经是退休的牧师，今年是我退休的第4年。 Saya adalah pendeta yang sudah pensiun dan tahun ini adalah tahun keempat saya pensiun. 感谢主，在我退休这3年当中，我仍然有机会到不同的教会来分享信息，这是上帝给我的恩典。 Saya bersyukur kepada Tuhan dalam 3 tahun saya masa pensiun ini saya bisa pergi ke berbagai tempat untuk membagikan firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. 我退休之后，我就从槟城我就搬到吉隆坡居住。 Setelah pensiun maka saya pindah dari Penang ke Kuala Lumpur, tinggal di sana. 我的会友就问我说：“哎，牧师啊，你退休之后你要住在哪里？” Jemaat menanyakan pada saya ketika pensiun, Boksu mau tinggal di mana? 我在槟城教会侍奉了41年，照理来说，我应该住在槟城。 Saya sudah melayani di gereja di Penang selama 41 tahun. Melihat kondisi seperti ini harusnya saya pensiunnya juga di sana, bukan? 我有1000多个会友哈，如果我一天去一个会友的家领古币啊，哇，3年才轮一次嘛，哇，多么开心的事情！ Saya punya jemaat yang lebih dari 1000 orang. Kalau setiap hari saya berkunjung ke mereka, maka itu butuh 3 tahun bagi saya untuk dapat mengunjungi mereka. 然后我跟我的会友说， Kemudian saya berkata kepada jemaat saya, 我说我的孩子住在那里，我就住在那里。 anak saya tinggal di mana, maka saya pun tinggal di sana. 我2个女儿都住在吉隆坡，不要回槟城嘛，所以我没有办法，就搬到吉隆坡跟他们住在一起。 Kedua putri saya, mereka tinggal di Kuala Lumpur dan mereka tidak mau balik ke Penang. Karena itu saya tinggal bersama mereka di Kuala Lumpur. 离开41年的教会，41年生活的槟城，搬到吉隆坡，老实讲实在很不习惯。 Meninggalkan Penang yang tempat saya melayani selama 41 tahun itu sungguh satu hal yang tidak mudah buat saya. 槟城的美食一流啊，叉粿条哇，吉隆坡没汤比啊。 Makanan di Penang, char kway teow-nya itu sungguh enak. 然后我选择跟我的家庭在一起。 Saya memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga saya. 所以我退休了，我就放下教会，回到家庭。 Jadi sesudah selesai pelayanan maka saya melepaskannya dan tinggal bersama mereka. 今天我要跟大家分享的题目是放下一门心灵的功课。 Hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara adalah melepaskan adalah sebuah pembelajaran rohani. 希望我们能够学习放下这个人生很重要的功课来。 Belajar melepaskan adalah satu pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. 有一条的蟒蛇啊，它进入一家的木工店。 Ada seekor ular piton yang masuk ke satu toko pertukangan kayu. 那么它爬到角落的时候，碰到一把的锯子啊，结果被割伤了一点。 Ketika ular itu merayap, ular itu kena di satu gergaji sehingga ular ini terluka. 它一痛哦，本能就转过身来，就咬住这把的锯子。 Waktu sakit secara naluri, ular ini langsung menggigit gergaji. 结果又被锯子也弄伤了他的嘴啊。 Akhirnya malah gergaji ini yang membuat mulutnya terluka. 他更加的生气，就向这把锯子发起他的攻击。 Ular ini marah, maka dia langsung mengeluarkan kekuatannya. 我们知道蟒蛇啊，它主要的力量就是它的身体。 Kita tahu ular piton kekuatannya adalah di badannya. 所以他就界定用整个身体要把这个锯子缠住。
Maka dia mau memakai seluruh badan dia untuk membelit gergaji ini. 他要把这个锯子什么弄给它断。 Dia mau memutuskan, mematahkan gergaji ini. 那不幸的，你看最后不是锯子被他弄断，而是他被锯子什么刺伤。 Sayangnya bukan gergaji yang dipatahkannya, tapi dirinya sendiri yang dilukai. 我们可能会笑这只蛇笨蛇笨的公爪啊。 Kita mungkin akan menertawakan ular ini dan mengatakan si ular bodoh. 但是在生活当中，我们是否好像这一只笨蛇一样呢？ Tetapi dalam kehidupan kita, apakah kita sama seperti ular bodoh ini? 那你看这个小小的故事它启发我们几个人生的大道理啊。 Kita melihat cerita pendek ini dan memberikan beberapa inspirasi dan memberikan kita inspirasi tentang prinsip kehidupan. 第一，他告诉你，愤怒解决不了问题，反而让自己陷入更大的痛苦中。 Yang pertama, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat kita akan masuk ke dalam penderitaan yang lebih dalam. 第二，不要一受到伤害就以为是别人造成的。 Ketika terluka, jangan langsung berasumsi mengira itu adalah kesalahan orang lain dan orang lain yang menyebabkan. 你要反省一下可能是你的问题来。 Kita harus introspeksi karena kemungkinan itu masalah kita sendiri. 那么第三，你不要把别人的错误来触发你自己呀、你触发自己的人是最愚笨的。 Dan yang ketiga, jangan biarkan kesalahan orang lain dan kita pakai itu untuk menghukum diri sendiri. Ini adalah suatu hal yang bodoh. 那别人的错误令你大发脾气最后受伤的还是你自己。 Orang lain membuat kita marah, terakhir yang terluka dan sakit adalah diri sendiri juga. 那么第四，你就不要让怨恨跟怒气来引导你的人生，这将会将我们引导到更凄惨的方向。 Dan yang keempat, janganlah biarkan kebencian, kemarahan untuk memimpin kehidupanmu, karena itu hanya akan membawa kita ke arah yang lebih menyedihkan. 那么第五，伤害我们的经常是我们的弱点，所以我们要学习什么？放下。 Dan yang kelima, yang biasanya melukai kita adalah kelemahan kita sendiri, karena itu kita harus belajar melepaskan. 若是你懂得放下，便能够换取你一生的幸福。 Jika kita bisa melepaskan, maka kita bisa menukarnya dan memperoleh kehidupan yang bahagia. 那么为什么你还不放下呢？ Tetapi kenapa engkau belum melepaskannya? 有一本书叫做《重整行李》， Ada satu buku dengan judul Repacking Your Bags. 作者就是 Richard Reader 跟他的朋友，他们一起写这本书。 Pengarangnya adalah Richard Leider bersama temannya. 那么在书中，他就提到自己的一个经历。 Di dalam buku ini, dia menceritakan tentang pengalamannya. 那有一次，他跟那几个朋友到非洲去探险。 Ada sekali, dia bersama dengan teman-temannya pergi ke Afrika untuk ekspedisi. 他背了一个又厚又重的背包。 Dia lagi memangku satu tas yang begitu berat dan tebal. 它里面装着很多的饰品啦、药物啦、罐头啦、什么刀啦、斧头啦、衣服等等。 Di dalamnya banyak sekali barang, ada makanan, obat-obatan, kaleng, pisau, dan sebagainya. 所以他背得很辛苦啊。 Jadi dia memikul tasnya itu dengan begitu berat. 那么他们的向导是一个黑人来， Pemandunya adalah seorang Afrika, seorang hitam. 黑人看他背着这么重大的行李就问他： Maka pemandu ini melihat mereka membawa tas begitu berat, menanyakan kepada mereka, 到底你的背包里面你装什么？装了这么多？ sebenarnya apa sih yang ada di dalam tasnya kamu begitu berat? 他就打开给这个向导给黑人看啊。 Maka dia membuka tasnya ke pemandu itu. 黑人看了就笑他说：“哎呀，你带这么多东西你会轻松吗？” Maka orang berkulit hitam pemandu ini mengatakan, kamu itu bawa begitu banyak barang, emang kamu bisa berasa lebih ringan dan santai nggak? 他听了他就问他自己。 他听了，他就问他自己。 Sesudah mendengarkan, maka pengarang ini menanyakan kepada diri sendiri. 那这些东西是否值得我这样辛苦的背着呢？ Apakah barang-barang ini layak untuk saya pikul terus? 那后来他就决定重整行李。
Akhirnya dia memutuskan untuk menyusun kembali bagasi ataupun tas ini. 他就把不需要的东西啊，送给其他的黑人。 Nah, kalau yang nggak butuh, saya langsung kasih pemandu ini. 那这样背包背起来呢，走起路来呢，人也轻松了。 Maka tas ini ketika diambil kembali itu jauh lebih ringan. 在人生的每一个阶段，要定期检查心理，随时减轻重担，让自己活得轻松、更自在。 Di dalam setiap tahapan kehidupan manusia harus belajar untuk menyusun bagasi secara berkala, mengurangi beban setiap saat agar hidup lebih santai, lebih leluasa. 那检查我们的心灵啊， Kita perlu memeriksa hati kita. 看看你的里面是否有很多你不必要的东西，你还一直放在里面，还一直收在里面。 Apakah di dalamnya ada hal-hal yang kita tidak perlukan lagi, tapi Anda terus menyimpannya? 若是我们一直背着这个重担来生活，那么我们是否能够得到内心的安宁呢？ Kalau kita terus memikul beban yang begitu berat ini di dalam hati kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan hati? 我们要学习一个功课，就是选择放下，才能轻松的上路。 Maka kita harus belajar satu pelajaran, yaitu kita harus belajar melepaskan, maka kita akan lebih ringan ketika jalan di depan. 那若是要学习放下的功课， Kalau mau belajar melepaskan, 那有几方面呢？我们需要先明白、先了解的。 ada beberapa hal yang kita perlu ngerti terlebih dahulu. 第一，你要明白放下的意义。 Yang pertama, kita harus mengerti akan makna melepaskan. 那用我们教会信仰的词句，我们在教会每一次讲我们属灵的话，我们讲太多属灵的话，外面的人不懂的啦。你们讲什么啊？好像我们讲来教会交通、团契交通，外面的人奇怪，你们教会还有交通的吗？是飞机还是火车啊？好，用信仰的词句来讲呢，放下就是交托。 Ketika kita melihat dari sudut rohani, melepaskan itu artinya menyerahkan. 那有关交托最常引用的经文啊，就是彼得前书第5章第7节。 Ayat Alkitab yang sering dipakai untuk mengatakan tentang menyerahkan adalah 1 Petrus 5 ayat 7. 要将一切忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 你看中文“卸”这个字哈，就是放下的意思。 Dalam bahasa Mandarin, "xie" kalimat ini artinya adalah menyerahkan kepada Tuhan. 比如说我卸任了，我不再担任主理牧师了，我退休了，我卸任了，就是放下我这个职位了。 Artinya menyerahkan, melepaskan sehingga tidak memikul tanggung jawab ini lagi. 那彼得用“卸”这个字，他乃是要教导我们，当将心灵的重担放下，交给天父上帝。 Petrus memakai kata "xie" menyerahkan ini artinya adalah meminta kita untuk melepaskan, menyerahkan kepada Tuhan. 那这是交托，放下就是交托。 Jadi melepaskan adalah menyerahkan, mempercayakan. 人为什么会痛苦？ Mengapa orang menderita? 你告诉我，为什么你会痛苦？ Coba saudara katakan kepada saya, mengapa orang bisa 那 menderita? 人为什么会痛苦？这就是我们人生最大的问题。 Mengapa orang bisa menderita? Ini adalah satu masalah paling besar dalam hidup kita. 你知道痛苦的根源在哪里吗？ Apakah Anda tahu apa penyebab ataupun titik penderitaan itu? 痛苦的根源在于放不下我的。 Akar penderitaan terletak pada ketidakmampuan untuk melepaskan milikku. 你看呢、我的就是什么？这些东西啊，跟我有密切的关系的，我的不是你的，我的。 Milik itu artinya sesuatu itu berhubungan erat dengan saya, punya saya bukan punya kamu. 比如说我的钱财啊， Ini adalah uang saya, 我的物质啊， rumah saya, 我的孩子，我的孙子啊， anak saya, cucu saya, 我的事业啊， pekerjaan saya. 那这些我的表示跟我很有密切的关系的 Semuanya punya saya, semuanya itu berhubungan erat dengan saya. 啊。那么我的快乐、我的悲伤、我的兴奋、我的忧虑，就受了它的影响。 Maka semua kegembiraan saya, kesukaan, kedukaan saya berhubungan erat dengan hal ini, dipengaruhi oleh hal ini. 比如说哈，
Misalnya, 别人家的孩子或是孙子啊，出国读书啦。 misalnya anak orang lain atau cucu orang lain keluar negeri untuk sekolah. 我们听了没有什么感受哦，他的孩子去美国、去英国读书，就是这样而已嘛，有什么特别的感受啊？ Kita mendengar mereka pergi ke Inggris, pergi ke Amerika untuk studi. 哎，但是你自己的孩子，我的孩子出国读书啊，哎，我的烦恼就很多了，我的就烦恼就来了。 Kita mendengar orang lain mengatakan anaknya studi di luar, kita gak merasakan apa-apa. Tapi kalau anak kita sendiri yang keluar untuk studi, maka kita sendiri yang banyak kekhawatiran. 哎，我们这个做传统的华人的父母，我们很会想的了。哎呦，唔知啲外國都到派人，不懂他會到派人嘛？ Kita sebagai seorang Tionghoa yang konservatif, kita takut anak kita nanti menjadi anak yang badung, yang jahat. 哎，我们最担心是他考試了，我們在考去沒去了，你看都擔心來了。 Kita khawatir dia kalau ujian itu lulus atau gak lulus ya. 更可怕的哦，如果他生病哦，不懂谁顾他，不懂他会不会吃哦，对吗？ Yang paling mengerikan kalau dia sampai sakit, siapa yang akan menjaga dia? 为什么我们会有这么多担心呢？ Mengapa kita bisa punya begitu banyak kekhawatiran? 别人的孩子你会这么担心吗？你告诉我。 Anak orang lain, apakah Anda akan memikirkan tentang dia? 哎，我们不会吧？ Kita tidak akan mengkhawatirkan itu. 因为这个孩子是我的。 Karena anak ini adalah milik saya. 你看，任何的东西一有我的，就产生了痛苦。 Sekali ada milikku di barang apapun, maka itu akan menimbulkan penderitaan. 若不是我的，不会有痛苦的。 Kalau itu bukan milikku, tidak akan menimbulkan sengsara. 不是我的孩子，我不必想这么多了。 Bukan anakku, maka saya tidak perlu memikirkan dia. 所以你看到吗？世上一切的痛苦都是来自我的。 Jadi, penderitaan di dunia ini semuanya berasal dari milikku. 如果你放不下我的，你就很难得到心灵的安宁。 Jika kamu tidak melepaskan milikku, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan ketenangan jiwa. 那其实不管是不是钱财也好啦，地位也好啦，感情也好啦，欲望也好啦，哎，它都不是坏事来。 Sebenarnya uang, kedudukan, emosi itu bukan suatu hal yang buruk. 你要知道，不是钱财让你贪心，不是地位让你堕落。 Sebenarnya bukan uang yang membuat kita serakah, bukan kedudukan yang membuat orang jatuh, 不是感情让你疯狂， bukan emosi perasaan yang membuat engkau gila, 不是欲望让你痛苦， bukan keinginan yang membuat engkau menderita. 真正的原因，因为你放不下。 Penyebab sebenarnya adalah karena Anda tidak bisa melepaskan. 你看这段感情哦，放不下。 Misalnya dalam satu perasaan emosi tidak bisa dilepaskan, 所以就有了为情所困，为着这个爱情被困扰，为情所困。 maka seseorang itu akan dibelenggu oleh perasaan itu. 他不喜欢你了，就是为情所伤，受伤害嘛。爱的人不离开你了，受伤害，为情所伤。 Ketika kita tidak dicintai oleh orang lain lagi, maka kita akan merasa dilukai oleh cinta atau perasaan itu. 结果就让人疯狂起笑， Akhirnya membuat orang jadi gila. 他一起笑就把对方杀害，最后也杀自己自杀。 Akhirnya karena gila, maka dia membunuh orang itu dan akhirnya membunuh diri sendiri. 这就是放不下感情。 Ini adalah tidak bisa melepaskan emosi atau perasaannya. 为什么我们不能够潇洒说放下吧，刷刷去吧？为什么不能潇洒呢？ Kenapa kita tidak bisa dengan santai mengatakan untuk lepaskan saja? 为什么我们不说哎呀，你不爱我是你的损失，不是我的损失啊？ Kenapa kita tidak bisa mengatakan kalau kamu tidak mencintai saya, itu sebab kerugian kamu bukan saya? 这就是放不下你的感情。 Ini adalah yang tidak bisa melepaskan perasaan. 你看，你捉住金钱不放， Kalau kita mencengkram uang dan tidak mau melepaskan, 哎，你捉住你的智慧啊，这个智慧你又不放， kalau Anda mencengkram kedudukan Anda dan tidak mau melepaskan, 你捉住这个人你不放， Anda mencengkram seseorang dan tidak mau dilepaskan, 那就是因为你不肯放下，才令你痛苦。 ini karena Anda tidak mau lepaskan, maka ini akan menimbulkan penderitaan di saudara sendiri. 如果
放不下愤怒、怨恨、忧虑，心灵的痛苦将是永无止境。 Jika tidak bisa melepaskan amarah, kebencian, kekhawatiran, maka penderitaan di dalam hati tidak akan pernah berakhir. 正如你不放下手中的火，你迟早都会被它烧伤。 Sama seperti Anda tidak melepaskan api di tangan Anda, maka cepat atau lambat Anda akan terbakar oleh api itu. 放下是我们一生要学习的功课。 Melepaskan adalah satu pembelajaran yang kita perlu belajar seumur hidup kita. 能够放下，才能够换取我们一生的幸福。 Dapat melepaskan, baru dapat menukar kebahagiaan kita seumur hidup. 放下就是交托， Melepaskan adalah mempercayakan, menyerahkan. 依靠上帝来面对我们的人生。 Mengandalkan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan. 那圣经告诉我们，当将你的事交托耶和华，并且依靠他，他必成全。 Di dalam Alkitab dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 那这一节经文告诉我们3件事情。 Di dalam firman Tuhan ini di Mazmur 37 ayat 5, 第一，我们必须借着祷告，把我们的重担带到上帝的面前，放下。 kita perlu datang kepada Tuhan dengan doa untuk melepaskannya. 我们先跪在上帝的面前，向他来倾诉我们内心的重担。 Kita terlebih dahulu berlutut datang ke hadapan Allah untuk mencurahkan isi hati kita. 那第二，我们应该靠着主赐给我们的力量来面对我们的困境。 Kita harus bersandar kepada Tuhan untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. 那第一，你要先跪在上帝的面前；第二呢，你就要站起来面对你的挑战。 Yang pertama kita perlu berlutut di hadapan Allah, dan yang kedua kita perlu berdiri untuk menghadapi kesulitan itu dan tantangan itu. 很多时候我们一直跪啊，一直哭跟上帝求而已啊。上帝说你哭够了，你要站起来了啦，不要再哭了啦。所以我们哭了，祷告之后，接下来你要站起来面对你的人生。 Seringkali kita hanya berlutut, berdoa, menangis tapi tidak berdiri. Tuhan mengatakan kepada kita sudah saatnya berdiri untuk menghadapi tantangan yang ada. 那么第三，相信凡事都在上帝的掌握当中，他必成全我们所交托给他的事。 Percaya bahwa semuanya ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas apa yang kita percayakan kepadanya. 那交托是尽我们的本分，做好我们的事。 Menyerahkan artinya melakukan bagian kita dengan terbaik. 并且把后果一切的成功失败，交给上帝。 Dan semua hasilnya berhasil atau tidak kita serahkan kepada Tuhan. 我们相信上帝有他美好的安排。 Kita percaya bahwa Tuhan punya pengaturan yang begitu baiknya dan indahnya. 所以记得哦，交托放下不是难道不是不敢面对哦。 Jadi ketika kita menyerahkan bukan berarti kita tidak berani menghadapi. 所以让我们学习放下， Jadi kita perlu belajar untuk melepaskan. 不要紧紧捉住我的。 Jangan terus dengan erat mencengkeram milikku saja. 而让自己陷入更大的痛苦中。 Sehingga kita akan terjerumus masuk ke penderitaan yang lebih dalam. 好，你明白了放下的意义，接下来我们要实践放下的方法。什么方法呢？ Sesudah mengerti apa makna melepaskan, selanjutnya apa cara praktis melepaskan? 那有一节伟大的经文，他这样说：你们要休息，要知道我是上帝。 Ada ayat Alkitab yang mengatakan seperti ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 上帝吩咐我们要休息的咯。 Tuhan meminta kita untuk beristirahat. 上帝没有叫你说拼啊拼啊，爱拼啊该赢啊，拼啊拼啊，没有。 Tuhan memerintahkan kita untuk istirahat bukan untuk terus berjuang. 那休息是我们的身心灵得到放松。 Istirahat itu membuat jiwa dan raga kita mendapatkan relaksasi. 那休息是有信仰的根基哦。 这个信仰的根基哦，圣经的根基就在于什么？上帝的创造。 Istirahat itu punya akar dan dasar di dalam firman Tuhan, yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 你看，上帝创造天地之后，他特别安排一天拿来叫什么？安息日。 Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan di hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. 上帝创造物的工已经完毕，就在第7日卸了一切的工，安息了。
Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. 上帝需要休息吗？ Dan Tuhan mengatakan pada kita 上 perlu 帝根 istirahat. 本不需要休息。 Mungkin dikatakan tidak perlu istirahat, 然而他启示我们，你们要休息哦。 tapi Tuhan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita perlu istirahat. 上帝创造我们，他知道我们身心灵的需要。 Tuhan yang menciptakan kita, jadi Tuhan tahu apa kebutuhan jiwa dan raga kita. 我们的身体，我们的心灵，需要放松，需要休息的咯。 Badan kita, jiwa kita, hati kita memerlukan istirahat. 那休息就是叫做放松 ，relax 放松。 Istirahat artinya relaksasi, santai. 你知道最好的放松是什么吗？ Apakah Anda tahu cara relaksasi yang paling bagus 就 itu 是 apa? 困啊，睡觉啊。 Itu adalah tidur. 所以困啊才是福啊。 Jadi bisa tidur itu berkat. 如果你睡不着，每一天数星星啊，数小绵羊啊，我跟你说啊，这才是叫做痛苦啊。 Kalau tidak bisa tidur, tiap hari harus menghitung bintang, menghitung domba, itu namanya penderitaan dalam hidup. 我都会有问我，牧师啊，你的兴趣是什么啊？你喜欢做什么啊？ Jemaat saya menanyakan, Boksu, apa kesukaan Boksu? 我想来想去，我都不喜欢运动的人啊，闲啊，运动啊。 Saya pikir-pikir, saya itu gak suka olahraga. 所以我游泳、手最也没有，什么都不会，运动很痛苦对我来讲。 Bagi saya istirahat itu sungguh merepotkan dan menyakitkan ya. 所以我想来想去，我才发现到，原来啊，我的兴趣啊，就是困啊，睡觉困啊。 Jadi saya pikir-pikir, kesukaan saya, hobi saya itu tidur. 你知道为什么不能睡觉吗？睡不着吗？ Anda tahu gak kenapa tidak bisa tidur? 因为我们生活中太多的忧虑，太多的烦恼，那个紧张，那种的压力啊，压在我们的心头啊。 Karena di dalam hidup kita begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak masalah, tekanan yang menekan di hati kita. 让我们紧紧的抓住这些问题，放不下。 Sehingga kita mencengkram semuanya itu begitu erat dan kita tidak bisa melepaskannya. 结果就影响我们的睡眠了。 Akhirnya mempengaruhi istirahat kita. 通常一个比较那种忧郁的性格啊，因为有一些人比较忧郁，忧郁是刚搞缓后的人啦，这样忧郁的人就比较难入睡。 Kalau untuk orang yang kepribadiannya mungkin lebih bisa khawatir, maka orang seperti ini akan lebih susah untuk 那 tidur. 若是你睡不好哦，你就很难放松的。 Kalau sulit untuk tidur, maka itu sulit untuk relaksasi. 若是你不能放松，你就不能够放下。 Kalau tidak bisa relaksasi, santai, maka Anda tidak bisa melepaskan. 我们的身体需要透过睡觉得到放松， Badan kita memerlukan istirahat untuk memberikan relaksasi. 那么我们的心灵啊，要怎样才能够得到休息呢？ Untuk jiwa dan raga kita, apa yang perlu dilakukan supaya jiwa raga ini mendapatkan istirahat? 上帝说：“你们要休息，要知道我是上帝。” Di dalam firman Tuhan dikatakan, diamlah dan ketahuilah akulah Allahmu. 那另外一个翻译本啊，他这样说哈， Kemudian di dalam penerjemahan yang lain 他说 seperti ini, 你们要宁静。 kita harus berdiam. 那么宁静啊，就是心灵的平静跟安稳。 Berdiam itu artinya adalah ketenangan dan keteguhan hati. 我们要学习放松，让我们的心灵得到平静。 Kita perlu belajar untuk santai, relaksasi, sehingga hati kita bisa mendapatkan satu ketenangan. 那心灵的放松就建立在我们对上帝的信仰。 Relaksasi hati kita ini terletak pada keyakinan kita kepada Tuhan. 你看圣经的大卫王，在他最出名的一篇诗篇当中，他这样宣告说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。” Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan seperti ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 他相信这位创造天地的主宰是他的依靠。 Dia percaya bahwa pencipta alam semesta ini adalah sandarannya, 是他的帮助，是他的力量。 adalah pertolongannya, kekuatannya. 如果是这样的话，还担心什么呢？
Kalau seperti ini, apalagi yang perlu dikhawatirkan? 耶和华是我的牧者。 Tuhan adalah gembalaku. 你知道这句话告诉你什么吗？ Apakah Anda tahu apa arti yang dikatakan di sini? 那牧者牧羊人他有一个很大的责任， Gembala punya satu tanggung jawab yang begitu besar. 他的责任就是要保护好他的羊群。 Tanggung jawabnya adalah menjaga kawanan dombanya. 这好像我们做父母的，我们的责任很大的喽。 Sama seperti kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab yang besar. 我们不但要照顾好我们的孩子身心灵，我们还要培养他成为什么优秀的人才。 Kita bukan hanya perlu menjaga anak kita, tapi kita perlu membimbing, membinanya menjadi seorang yang pintar dan berhasil. 啊，你看，上帝他既然要做我们的牧者啊， Dan Anda lihat bahwa Tuhan mau menjadi gembala kita. 哎，上帝对我们要有责任的了。 Jadi Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. 上帝要照顾好我们呐。 Tuhan mau menjaga kita dengan baik. 那么在生活当中，我们也可以宣告说：我必不致缺乏。 Maka di dalam kehidupan kita bisa memproklamirkan bahwa kita tidak kekurangan apapun. 上帝尽他的责任看顾好我们，我们还缺乏什么呢？ Tuhan akan melakukan tanggung jawab Dia dengan begitu baik. Maka apalagi yang kita kurang? 你看保罗他这样宣告说： Paulus mengatakan seperti ini. 他说我无论在什么情况之下都可以自助。 Dalam keadaan apapun, saya tetap belajar mencukupkan diri. 我知道怎样过贫困的生活，也知道怎样过富裕的生活。 Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. 我已经得到了密切， Dan segala hal perkara, 哎，保住好，饥饿也好，丰盛好，缺乏也好，我都知足了。 dalam segala hal, segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. 借着基督所赐给我的力量，我能够适应任何的情况。 Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya bisa menghadapi 所以你看到 kehidupan 吗 saya.？无论是大卫也好，保罗也好， Jadi Anda lihat apakah itu Daud atau Paulus, 从他们信仰的经历当中，告诉我们一件事情： dari pengalaman rohani mereka, ada pesan yang disampaikan kepada kita. 相信上帝， Percaya pada 并且 Tuhan, 依靠他 bersandar padanya, 面对生活。 menghadapi kehidupan ini. 那不管生活发生什么的变动， Apapun perubahan yang terjadi dalam kehidupan, 都让我们操练用平静的心去面对。 kiranya kita bisa dengan hati yang tenang menghadapi semuanya itu. 那这个宁静安静是让我们的心灵得到最好的放松。 Ketenangan ini akan membuat hati kita mendapatkan istirahat yang paling baik. 你们要休息，要知道我是上帝。 Engkau harus istirahat, berdiam, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 还有一种的翻译它是翻译什么？要停止征战。 Ada terjemahan yang lain lagi, artinya adalah berhenti berperang. 那征战打仗的目的是什么？赢吗？要胜吗？我要得到吗？我才打吗？好像苏联打乌克兰要得到嘛。 Kalau berperang itu pasti tujuannya adalah menang, ingin mendapatkan lawan, mengalahkan lawan. 那外国人有一句话说：生活是个战场，而你是位战士啊。 Dan ada satu pepatah yang mengatakan seperti ini, hidup adalah bagaikan medan perang, engkau adalah seorang prajurit. 不管你要不要，你活着，你就是个战士啊，你要去打。 Ketika Anda hidup, Anda adalah seorang prajurit dan Anda harus berperang. 在战场上是没有停止的斗争没有 stop 的喽。 Di dalam medan perang tidak berhenti untuk terus bertempur. 结果大家什么争到头破血流，还在争啊。 Akhirnya semua orang berebut sampai berdarah, mereka tetap melakukan itu. 在生活中，我们都在争取我们自己的利益。 Dalam kehidupan sehari-hari, kita semuanya sedang merebut, 你 mementingkan 看 kepentingan 我 sendiri. 们的双手紧紧捉住利益。 Kedua tangan kita itu memegang erat kepentingan diri sendiri. 我们一怕，如果我一放手，失去了，没了咯，被人家抢走了咯。 Dan kita takut kalau kita lepaskan, maka itu akan direbut orang lain. 结果我们紧紧的捉住，很难放松。
Akhirnya kita pegang dengan begitu erat dan tidak bisa ataupun sulit melepaskan. 若是你要放松哈，你就要先什么放手。 Jika Anda mau melepaskan, Anda perlu relaksasi. 这也是这经文的意思，不要再捉住了，要放手，要知道我是上帝。 Ayat Alkitab ini mengatakan kepada kita untuk berdiam diri, melepaskan, ketahuilah bahwa akulah Allah. 若是你不放手，你怎样能够放下？ Jika kamu tidak melepaskan genggaman kamu, bagaimana engkau bisa melepaskan? 有一个老人家，他很喜欢吃糖果， Ada seorang tua yang suka makan permen, 但是他又怕家人知道了。 tapi dia takut keluarganya tahu. 因为医生跟他人的讲说：“哎呀，不可以给他吃糖啊，也低太管了，不可以吃它。” Karena dokter tidak mengizinkan dia untuk makan permen, takut diabetes. 所以他就把那个糖果藏在一个瓶子里，人家看不到嘛。 Jadi orang tuanya menyembunyikan permennya itu di dalam satu tempat. 有一天，他的女儿就听到老人家喊说：“我的手啊，我的手！” Suatu hari dia mengatakan tangan saya. 这个女儿听了什么搞得我的手，就赶快跑去看到底老人家发生什么事情。 Jadi karena anaknya mendengar ada kata tangan saya, langsung dengan cepat ke 老 sana. 人家说：“你看我的手啊，塞在瓶子里，我抽不出来。” Oh, tangan saya itu masuk ke dalam satu botol dan nggak bisa keluar. 他的女儿就帮助他的爸爸这个握住瓶子，大力的拉。 Akhirnya putrinya itu menolong dia untuk mengeluarkan tangannya keluar dari botol, tarik terus. 但是怎样拉都拉不出来啊！ Tetapi bagaimanapun ditarik tidak bisa keluar. 最后没有办法打破这个瓶子，啪给他破。 Akhirnya tidak ada cara lain, maka botol ini langsung dipecahkan. 那女儿一看， Putri ini melihat 老人家的手紧紧抓住糖果， orang tua ini pegang begitu erat permen itu. 因为他抓住糖果就堵住这个下载的这瓶子，所以抽不出来。 Karena orang tua ini menggenggam begitu erat permennya, maka tidak bisa keluar dari botol itu. 你看老人家不愿意放手， Di sini orang tua tidak mau melepaskan, 所以他就被塞住，拔不出来。 maka itu menjadi terhambat di dalam botol dan tangannya tidak bisa keluar. 好，我问你一个问题： Saya akan menanyakan kepada saudara satu pertanyaan. 这位老人家抓住糖果，还是他被糖果抓住？ Apakah dalam hal ini orang tua ini yang menggenggam permen, atau permen ini yang menangkap orang tua ini? 谁抓住谁？ Siapa yang mencengkeram siapa? 是你抓住糖果呢，还是你被糖果抓住了？ Apakah Anda yang mencengkeram permen atau permen yang mencengkeram Anda? 在生活当中，我们就好像这个老人家一样。 Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti orang tua ini. 你看，我们不停的在抓， Kita tidak pernah berhenti untuk mencengkeram, memegang. 我们虽然累积了这么丰富的财富， Walaupun kita sudah punya kekayaan, 但是我告诉你，同时我们付出了相当大的代价。 di saat yang sama kita sudah membayar harga yang begitu 你 besar. 要得到，你一定要付出的啦。 Kalau Anda mau mendapatkan, maka Anda harus membayar harga. 你知道我们付出什么代价吗？ Apa harga yang sudah kita bayar? 生活的紧张、压力、烦恼跟焦虑， Semua tekanan, kebimbangan, beban di dalam kehidupan kita, itulah 使我 harganya. 们失去了健康，失去了那个自在。 Kita kehilangan kesehatan, kebebasan. 若是你拥有太多，也让你更加的复杂，你的负担也更加的重。 Jika Anda punya lebih banyak, maka beban Anda akan lebih berat lagi. 其实，不管你想做出什么， Sebenarnya, apapun yang ingin Anda cengkeram, 要记得，任何你想抓住的东西，将反过来抓住你。 apapun yang ingin Anda cengkeram akan berbalik arah mencengkeram Anda. 那你明白这句话的意思吗？ Apakah Anda mengerti apa arti kalimat ini? 这是老人家抓住糖果带给我们的启示啊！ Ini adalah pencerahan inspirasi yang kita dapatkan dari cerita seorang tua yang memegang erat permen tadi. 那么要怎样才能够得到解脱呢？ Jadi bagaimana kita baru bisa melepaskannya? 放手， Yaitu harus melepaskan. 放手，你就是放弃， Melepaskan artinya meninggalkan. 放弃你就得到解脱了。 Maka kalau kita tinggalkan, kita akan dibebaskan. 我们不再被这些东西捉住，
就能够得到心灵的自由。 kita tidak lagi dicengkram oleh hal-hal ini, maka hati dan pikiran kita akan mendapatkan kebebasan. 这有一句话说 ：“Let go, let God， 放手吧，让上帝来。 Ada satu kalimat, let go, let God. Lepaskan, biarlah Tuhan yang lakukan. 放手吧，交托吧，让上帝来处理。 Lepaskan, serahkan, semuanya kita biarkan Tuhan yang mengaturnya. 你们要休息，要知道我是上帝。 Engkau harus istirahat, harus tahu bahwa akulah Tuhan. 你们要宁静，要知道我是上帝。 Engkau harus berdiam diri dan ketahuilah akulah Allah. 你们要停止征战，要知道我是上帝。 Engkau harus berhenti berperang dan ketahuilah akulah Allah. 若要学习放下，就让我们放松、放手、放去，让上帝掌管，让上帝来引导。 Jika kita mau belajar melepaskan, marilah kita relax, lepaskan, tinggalkan. Biarkan Tuhan yang mengatur, biarkan Tuhan yang memimpin. 第三，我们要来享受放下的成果。 Yang ketiga, kita menikmati hasil melepaskan. 那保罗提到上帝给我们的应许， Paulus mengatakan kepada kita tentang janji Tuhan. 上帝说出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 若放下交托主，能够享受上帝赐给我们的平安。 Kalau kita melepaskan, maka kita bisa menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. 上帝的平安是那么的宁静，是那么的大势的。 Damai di dalam Tuhan itu adalah begitu tenang, begitu stabil. 那宁静就是内心的平静，没有烦恼，没有混乱。 Ketenangan itu adalah satu kedamaian batin, tidak ada masalah, tidak ada kebingungan. 大势就是内心很稳固，没有动摇。 Stabil artinya di dalam hati itu begitu teguh, tidak tergoyahkan. 虽然外面有混乱、有风啦、有浪啦， Walaupun di luar ada badai, ombak, 但是我们的内心仍然的稳固。 tapi hati kita tetap stabil. 我们有一句话说什么？临危不乱。 Ada satu kalimat, ketika menghadapi bahaya, kita tetap tenang. 面对危险、面对危机，我们的内心仍然很平静。 Menghadapi segala bahaya, hati tetap tenang. 哎，这是很不容易的事情哦。 Ini sungguh hal yang tidak mudah. 我们遇到事情，我们心就慌了、惊了、准了。 Ketika kita menghadapi masalah, langsung hati kita itu panik, takut. 所以我们才需要上帝的平安充满我们的内心。 Karena itu kita membutuhkan damai sejahtera Allah untuk masuk ke dalam hati kita. 学习放下，让上帝的平安充满我们。 Kita memutuskan untuk melepaskan dan damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati kita. 我们卫理公会的创办人 John Wesley， Pendiri dari gereja Metodis adalah Wesley. 他曾经到美国宣教。 Beliau pernah ke Amerika untuk bermisi. 有一次他坐的这艘船呢，遇到了大风浪，差一点要翻掉。 Ada sekali beliau itu sedang melakukan perjalanan di dalam kapal dan hampir kapal itu terbalik. 那时卫斯理约翰呢，怕得半命。 Dan waktu itu Wesley sangat takut. 其实卫斯理约翰的前半生啊是惊死，他很怕死的咯。你要知道他的前半生惊死啊，比如个惊死啊。 Sebenarnya Wesley di perjalanan awal hidup dia itu sangat takut mati. 不过他就发现在船上有26个德国的信徒 Dan di kapal itu ada 26 orang percaya. 他们在大风浪当中，仍然能够平稳在那边唱诗哦，在那边祷告哦。 Di dalam ombak badai yang begitu besar di laut itu, orang-orang percaya itu begitu tenang, mereka memuji dan berdoa. 所以卫斯理还看到他们的那种的，他们的行动哦，就知道哇，他们的内心充满着安稳。 Wesley melihat mereka, Wesley bisa merasakan kalau hati mereka itu sangat teguh dan tenang. 那大风浪过后，他就去请教他们，要怎样才能拥有这一份平静跟安稳呢？ Ketika angin badai berlalu, maka Wesley datang kepada mereka dan bertanya, bagaimana bisa punya hati sestabil kamu? 他们给他的答案就是绝对交托的精神。
Mereka memberikan jawaban, yaitu semangat penyerahan yang mutlak. 那只有这样的精神，才能够带来内心的平静、内心的安稳。 Hanya dengan seperti ini, semangat seperti ini, maka itu akan membawa satu kestabilan, ketenangan seperti yang tadi. 交托就是放下一切的重担， Menyerahkan adalah melepaskan semua beban. 相信上帝必定能够保守我们的心怀意念。 Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. 圣经用这个保守这个字它是军队的词汇来。 Alkitab memakai kata pauso, menjaga ini sebenarnya adalah kosakata di dalam prajurit atau ketenteraan. 军队保守国家，不让敌人打进来。 Maka para prajurit itu menjaga negara sehingga pihak lawan tidak akan masuk menyerang mereka. 这个保守这个词汇也可以用在牧羊人看守羊群。 Dan kata penjaga, menjaga ini juga bisa dipakai seorang gembala menjaga kawanan dombanya. 免受野兽的吞吃或是盗贼的偷窃。 Sehingga mereka tidak dimakan oleh binatang buas atau dirampok oleh para perompak. 所以保守就有了保护和防卫外来侵略跟攻击的意思。 Menjaga ini mempunyai arti melindungi dan juga bertahan atau pertahanan. 当我们把一切的挂虑交托给主， Ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, 他会用他的平安来保护我们。 maka Tuhan akan melindungi kita semua, 免受忧虑、烦恼来侵占我们的内心。 sehingga tidak ada kekhawatiran, kebimbangan yang akan mengganggu hati dan pikiran kita. 有一艘的潜水艇潜水艇， Ini ada kapal selam, 他们在深海里面斗了一段的时期。 mereka sudah beraktivitas di dasar laut 当 sangat 他 lama. 升上来的时候，有人就问这个船长这个船长， Ketika kapal selam ini muncul di permukaan laut, Masa- maka ada yang menanyakan nakoda. 昨天有一场大风浪对你们有影响吗？ Kemarin itu ada angin yang begitu besar, apakah itu mempengaruhi kamu? 因为大风浪，他们又在海里面，大风浪有影响你们吗？那么这个船长他就很惊讶的回答说。 Karena angin besar ya, maka mereka menanyakan ini dan nakoda ini menjawab seperti ini. 他说是咩？昨天有大风大浪咩？为什么我们不知道啊？ Benarkah? Apakah kemarin itu ada angin besar? Mengapa kami tidak tahu? 为什么海上有大风大雨大浪，而且他们却不知道呢？ Mengapa di laut, di permukaan laut itu ada angin, badai, tapi kami malah tidak tahu? 因为潜水艇在水深的地方那个地方有一个特点， Karena kapal selam ini ada di bawah dasar laut dan tempat ini punya satu hal yang khusus, 就是无论海面上有什么大风大浪，都不会受到影响。 jadi di permukaan laut mau angin sebesar apapun tidak akan mempengaruhi di dasar laut ini. 你看，海面虽然有大风浪，海底却是平静的。 Permukaan laut begitu banyak badai, tapi di dasar laut selalu tenang. 当上帝的平安进入我们的心灵深处，我们也不会受外界大风浪的影响。 Ketika damai sejahtera Tuhan berada di dalam lubuk hati kita yang terdalam, maka kita tidak akan dipengaruhi oleh badai dari luar. 这样我们就能够享受什么放下的成果。 Sehingga kita bisa menikmati hasil dari proses melepaskan. 有几句话可以看到放下的这个成果。 Ada beberapa kalimat yang kita bisa melihat hasil dari 放下 melepaskan. 压力，你就能够活得轻松； Lepaskan stres, maka hidup dengan santai. 放下烦恼，你就能够活得幸福； Lepaskan masalah, hidup bahagia. 你放下自卑，你能够活出什么自信； Lepaskan rendah diri, inferioritas, hidup dengan percaya diri. 你放下消极，你能够活得成功； Lepaskan hal negatif, hidup dengan sukses. 你放下你放下埋怨，你就能够活得舒坦； Lepaskan keluhan, hiduplah dengan nyaman. 你放下狭义，就能够活得自在。 Lepaskan pikiran yang sempit, maka hidupmu akan bebas. 放下是一种生活的智慧，也是一门心灵的功课。 Melepaskan adalah hikmat dalam kehidupan dan juga sebuah pembelajaran rohani. 有一个教授 Seorang dosen 在他的演讲当中，
Di tengah-tengah pidatonya, 他就手上拿了一本很厚的书， dia sedang memegang satu buku yang begitu tebal. 他对他的听众这样说： Dia mengatakan kepada para pendengar, 他说我现在拿这一本书，我不觉得重啊， saya sekarang sedang memegang buku ini dan saya tidak merasa berat. 但是持续拿了1个小时，哎，我会觉得哎，我这边酸了咯，手臂酸痛了咯。 Kalau saya terus memegang ini selama 1 jam, maka saya berasa pegal. 若是我继续再拿2个小时啊，哎，我整个这个手臂啊麻木了咯，麻木了咯。 Kalau saya terus memegang buku ini selama 2 jam, maka lengan saya akan mati rasa. 哦，若是5个小时啊，我的手臂就会什么抽筋啊，哇，细翘翘。 Kalau 5 jam, maka lengan saya akan kejang-kejang. 然后他问他的听众一个问题： Maka dia menanyakan kepada setiap yang mendengarkan di ruangan itu, 我要怎样避免手臂酸痛、麻木又抽筋呢？ bagaimana saya bisa menghindari untuk tangan tidak pegal, tidak mati rasa, tidak kejang-kejang? 怎样才能避免这个酸痛抽筋呢？ Bagaimana saya bisa menghindari rasa pegal, rasa kejang ini? 可能有些人说：“哎呀，拿一个架子啊，拿架子架住啊，就别水了嘛，这样就可以了，很方便嘛。” Mungkin ada orang yang mengatakan, oh ditaruh aja sesuatu di sini ditahan ya. 但是有个听众他在后面站起来，大声地说： Terus ada satu pendengar di belakang yang mengatakan seperti ini, mengatakan dengan keras. 他说很简单， Sangat sederhana. 把书放下， Lepaskan atau taruh buku itu. 放下来，一切的重担就消失了。 Lepaskan buku itu, maka semua beban akan hilang. 哎，我们就不肯放下， Tapi kita tidak mau melepaskan. 我们的内心挤出这么多的重担， Di dalam hati kita ada begitu banyak beban. 哎，有一天会崩溃，笑的咯。 Kalau suatu hari kita itu jatuh, Rasa- itu bisa gila. 若是看不开又放不下， Kalau kita tidak bisa melepaskan, 吃亏的是你自己了， yang rugi adalah diri sendiri. 痛苦的也是你自己呀、 Yang menderita juga diri sendiri. 所以为什么不放下呢？ Jadi mengapa kamu tidak lepaskan? 放下不容易， Mau melepaskan tidak gampang. 所以我们需要才依靠主的大能， Jadi kita perlu bersandar pada kekuatan Tuhan. 把我们一切的忧虑、过虑交出来， Kita serahkan semua kekhawatiran kita, 交给天父上帝， serahkan kepada Tuhan. 他必定看顾我们， Tuhan pasti menjaga 他 kita. 必定赐给我们出人意外的平安， Tuhan pasti memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. 又能在主耶稣基督里保守我们的心怀意念。 Dan di dalam Yesus Kristus akan memelihara hati dan pikiran kita. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 我们今天来到主的面前， Hari ini kami datang ke hadirat-Mu. 我们安静我们自己。 Kami mau berdiam diri. 你看看你的心灵啊，是否太多的重担了？ Engkau melihat hati kami, apakah begitu banyak beban? 哎，你是否太多的怨恨你放不下？ Apakah engkau punya begitu banyak kebencian yang engkau tidak bisa 你 lepaskan? 是否有太多的委屈啊？你看不开？ Apakah engkau punya begitu banyak kekecewaan sehingga engkau tidak bisa melepaskan? 你是否有太多的烦恼你放不下？ Apakah engkau punya begitu banyak masalah, engkau Se- tidak bisa melepaskan? 是否你心灵的重担让你喘不过气来？ Apakah beban di hati Anda begitu berat sehingga Anda tidak bisa bernafas? 今天你能够来到教会来崇拜， Hari ini Anda bisa datang ke gereja untuk beribadah. 今天你能够听到这一篇的信息、圣经的教导， Hari ini Anda bisa mendengarkan firman Tuhan. 你已经知道上帝要你放下。 Anda tahu bahwa Tuhan mau Anda melepaskan. 你听主耶稣这样说： Dan Anda akan mendengar Yesus berkata seperti ini. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我必使你们得到安息。 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 主耶稣已经发出了呼召， Tuhan Yesus telah memanggil kita. 你是否愿意放下你心灵的重担？ Apakah engkau mau untuk melepaskan beban di hatimu? 你愿意享受心灵的安息吗？ Bersedia menikmati ketenangan hati. 你不要再挣扎了啦！
Jangan berperang 你 lagi, 不要再怨恨了。 jangan membenci lagi. 只要你放下，一切都好的。 Hanya dengan melepaskan maka semuanya akan menjadi baik. 你是否愿意邀请主耶稣来？ Apakah Anda mau mengundang Yesus untuk datang 你心灵的重担放下。 agar beban di dalam hati saudara bisa dilepaskan? 如果你愿意的话，你对主耶稣说：“主啊，我愿意。” Jika saudara mau, maka katakan kepada Yesus, Tuhan, saya mau. 我们祷告， Kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你， Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu 因为你是我们人生的牧者， karena Engkau adalah gembala dalam hidup kami. 在这条人生的路上，你跟我们同行，你跟我们同在。 Dalam perjalanan hidup kami, Engkau bersama kami. 虽然我们有时会遇到患难，遇到在苦难中， Walaupun kami menghadapi banyak kesulitan dan kesusahan, 然而你并没有离开我们， tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你在患难中仍然跟我们同在。 Di dalam penderitaan Engkau tetap bersama kami. 你的同在就是我们的安慰， Penyertaan-Mu adalah damai bagi 你 kami. 是我们的力量。 Engkau adalah kekuatan kami. 我们相信靠着主，我们有力量继续向前来奔跑。 Kami percaya dengan kekuatan-Mu maka kami bisa untuk menghadapi hidup ini berjalan terus. 在你的面前，我们愿意把一切的重担都放下。 Di hadirat-Mu kami mau melepaskan semua beban hidup kami. 我们愿意交出来。 Kami bersedia menyerahkan. 主啊，让我们学习依靠你来面对我们的人生。 Biarlah kami belajar untuk menyerahkan dan sehingga kami bisa menghadapi hidup kami. 愿主你的平安喜乐充满我们的内心， Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan yang memenuhi hati kami. 让我们继续依靠仰望你。 Agar kami terus bersandar padamu. 我们讲的祷告， Kami berdoa 靠我主耶稣基督得胜的名求。 dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh kemenangan. 阿门。 Amin.